bagaimana kita boleh menjawab kertas 3 dengan markah yang baik dengan target kita 40/40 untuk soalan ini. Dan saya sedang menggunakan set SPM 2019 kita sebenarnya. Okey, baik. Kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sejahtera pada pelajar-pelajar sekalian. Hari ini saya akan bincangkan tentang bagaimana kita boleh menjawab kertas 3 dengan markah yang baik dengan target kita 40/40 untuk soalan ini. Dan saya sedang menggunakan set SPM 2019 kita sebenarnya. Okey, baik. Kita mula dengan bilangan soalan. Dalam kertas 3 ni kita ada 4 soalan. Kita cuma perlu menjawab 3 soalan. 1 dan 2 wajib dijawab dan 3 dan 4 ni boleh pilih. Jadi di sini akan memberikan kesan pada markah yang dijawab. Okey. Baik, terus pada soalan yang pertama. Soalan ini adalah chapter bagi tingkatan 5, transistor NPN. Baik, apa yang saya nak pelajar-pelajar faham, bila menjawab kertas 3 ni, pelajar-pelajar biasanya akan rasa macam susah ni, ini soalan tingkatan 5, susah ni, tingkatan 4 tak ingat dah. Dan sebenarnya pada soalan kertas 3 ni, apa yang perlu dijawab pada jawapan biasanya diberikan pada soalan. Okey, so tak apa, tengok dulu soalan ni dan macam mana kita nak jawab nanti. Baik, a student carried an experiment to investigate the relationship between base current IB and collector current IC for NPN transistor. The arrangement of the apparatus for this experiment is shown in diagram 1.1. Okey, so bahasa Melayu baca macam ni soalan murid. Okey, IB dengan arus mengumpul IC bagi transistor NPN. Susunan radah adalah diberikan seperti berikut. Itu susunan radah. Okey, baik, daripada rheostat disambung kepada microammeter, sambung kepada transistor. Transistor ada 3 kaki, satu pergi perintang, milliammeter bateri, satu lagi pergi sambung dengan bateri terus kepada switch sel kering lagi satu dan rheostat. Okey, soalan yang pertama. Tengok soalan yang pertama. Okey, baik. Bagi eksperimen yang diterangkan, kenal pasti pemberi ubah dimanipulasi. Okey, macam mana saya kata tadi, soalan ni jawapan dia ada dalam kita punya skrip soalan yang atas. Okey, maksud saya, apa maksud pemberi ubah dimanipulasi? Baik, saya pelajar semua media. Pemberi ubah dimanipulasi adalah pemberi ubah yang kita ubah supaya dia mengubah sesuatu pemberi ubah yang lain. Kita ubah dia, kita yang kawal. Okey. Baik, pemberi ubah bergerak balas adalah pemberi ubah yang berubah apabila kita mengubah satu pemberi ubah tadi. Maksudnya, ini yang berubah, pemberi ubah bergerak balas berubah sebab kita ubah pemberi ubah manipulasi. Kita manipulatekan pemberi ubah manipulasi, akhirnya pemberi ubah bergerak balas ni berubah-ubah. Dan yang last sekali kita ada pemberi ubah dimalarkan. Maksudnya pemberi ubah ni kita ubah, kita ganggu, dia tidak memberikan efek kesan apa-apa kepada eksperimen kita. Dan kita tak nak pun ubah ni, kita abaikan dia. Okey, baik. Seperti yang saya kata tadi, tengok balik pada soalan. Soalan ada bagi. Okey. An experiment to investigate the relationship between base current IB and collector current IC. Okey, hubungan antara arus tapak IB dengan arus pengumpul IC. Okey. Boleh? So, eksperimen yang melaraskan rheostat untuk menetapkan nilai arus tapak IB bagi mendapatkan nilai arus pengumpul IC. Okey, so nampak tak kat sini? Melaraskan rheostat untuk menetapkan nilai IB, kita tetapkan arus tapak untuk mengubah arus pengumpul. Jadi mana satu MV, manipulated variable, ini MV. Dan sini kita ada RB. Okey, ini RB, ni MV. Okey, baik. So, kita just jawab tadi pada soalan kita. Apakah pemberi ubah dimanipulasi? Pelajar-pelajar. Pemberi ubah dimanipulasi. Pemberi ubah yang dimanipulasi adalah arus tapak. Okey, pemberi ubah yang bergerak balas adalah arus pengumpul. Mana dapat jawapan ni? Ada pada soalan tadi. Okey. Jadi apakah pemberi ubah yang dimalarkan? Okey, kita tahu pemberi ubah dimalarkan kita tak nak ubah ataupun kita ubah dia tidak mengganggu, mungkin dia tidak mengganggu eksperimen kita. Okey, baik. So, yang sini kita boleh jawab apa? Pada eksperimen kita nampak apa yang kita tak ubah. Cuba tengok. Belajar tadi. Pada rada eksperimen. Baik. Kita ada potential different yang kita tidak ubah. Okey, ataupun lebih mudah, lebih nak difahami, kita tengok sini. Bilangan bateri kita tidak ubah. Ataupun potential different. So, kita boleh jawab apa? Kita boleh jawab bilangan bateri. Bilangan bateri ataupun potential different. Okey. Okey, selesai. Baik, rekod bacaan ralat sifar di ruangan yang disediakan. Ini tadi soalan kita. Biasanya soalan paper 3 ni dia akan bagi alat-alat yang telah dibuat eksperimen.
yang mana dia ambil bacaan tu dan dia rakamkan di sini. Jadi kita tinggal lagi nak baca je. Okey, so ini sebenarnya basic matematik yang kena kuat. Kamu kena tahu macam mana membaca alat-alat. Even kita dah belajar asas pada tingkatan 4 awal-awal lah itu kan. Okey, baik. Kalau kita tengok pada sini macam nak baca 0, 10, 20, 30, 40, 50 dan saya yakin pelajar boleh nak baca. So sini jadi 5, ni jadi 10. So sini akan jadi 1 mili ampere. Okey. Ini adalah ralat sifar. Baik, yang kedua. Berapa bacaan ni? 10 tolak 1 sangat kita dapat 9. Okey. Yang ni? Berapa? 20 tolak 3. 20, 19, 18, 17. 17 mili ampere. Okey, lagi ni. Ni senang. Senang. 25. Lagi? Berapa? 1, 2, 3. 30. 3. Okey, lagi 41. Allah, senangnya 41. Baik, kita terus lagi soalan yang seterusnya. Dah selesai bacaan ICX di ruangan disediakan, bacaan alat sifar di ruangan disediakan. Okey, so kita buat dah ni. Okey, saya nak share sikit macam mana markah diberi. Kalau sini kita tengoklah, kalau satu markah betul, so means dapatlah 1 kat sini kan. So ni betul, satu markah 1, ni pun 1, ni pun 1. Okey, tapi kat sini ni masih 1. 1 dan ni 2 markah untuk 5 maklumat. So macam mana kita dapat markah dia penuh? Saya nak pelajar ingat yang ni. Bila kita betul 5, kita dapat 2 markah. Kalau kita betul 4, kita dapat 1 markah. Okey. Tiga pun 1 atau 2 dapat 0. Yang ni. So, nak dapat 5 dan nak dapat 2. Jawab 5 betul. Dapat 2 markah. Okey, faham? Baik, seterusnya. Bagi setiap nilai ICX, hitungkan nilai sebenar arus kumpul IC dengan menggunakan persamaan berikut di mana X ialah ralat sifar pada mili ampere. Okey. IC sama dengan ICX tolak X. Kan senang. Dah bagi tahu dah. X ni ralat sifar. ICX dapat pada soalan tadi yang dekat gambar tadi kan. So IC tolak saja. Jadi yang ni kita boleh buat jadual dia. Okey, jadual dia macam mana nak buat? Ini mesti. Apa yang kena ada pada dalam jadual adalah benda yang diminta pada soalan. Apa maksud saya diminta pada soalan? Tengok soalan nak apa? IB, tulis balik. IB, ICX, ICX, IC, IC. Okey. Okey, baik. So unit bagi IB kita tahu tadi micro ampere, ICX dan IC adalah mili ampere. Okey. Baik. Yang ini tinggal lagi salin aja. Salin kat mana? Salin soalan tadi. Okey, maksudnya apa? Ni dia bagi ni, nampak ni. 30 mikroampere, 20 mikroampere, 10 mikroampere. Salin je semua sampai dah dapat maklumat yang asli 50 mikroampere. Okey, maksudnya kita salin balik 10, 20, 30, 40, 50. Okey, baik. ICX nak dapat mana? ICX yang kita dapat bacaan daripada miliammeter yang kita ambil tadi, yang kita baca satu-satu ni. Ingat balik, mula-mula kita ada apa? Kita ada 9, 17, yang tu. Boleh ya? Okey, kita ada nilai dia 9, 17, 25, 33 dan 41. Okey, dan apa dia IC? IC adalah hasil tolak ICX tolak X. Okey. X adalah 1 tadi kan. So 9 tolak 1 8, 17 tolak 1 16, 25 tolak 1 24, 33 tolak 1 32, 41 tolak 1 40. Okey, selesai. Baik, 4 markah. Macam mana dapat 4 markah? Baik, 4 markah itu dikira daripada ada 3 bahagian yang kita tulis. Tik yang pertama adalah adanya IB, ICX dan IC. So dapatlah tik yang pertama. Okey, tik yang kedua, semua unit ditulis. Unit IB apa? Miliampere, microampere sorry. ICX unit dia miliampere dan IC miliampere juga sama. So itu kita dapat tik yang kedua. Dua. Okey.
Tik yang ketiga kita akan dapat pada semua nilai IC yang betul. Maksudnya kita tolak ni betul 8, 6, 24, 30, 40. So betul semua ni kita dapat tik 3. Dan tik keempat, semua nilai ditulis tiada tempat perpuluhan. So tik keempat mesti betul pada semua nilai ni, dapat tik keempat. Kenapa dia tiada tempat perpuluhan? Sebab apa? Kita tengok balik alat kita. Alat kita ini, dia punya ralat sifat atau kita kata uncertainties dia punya nilai terkecil dia adalah 1. Okey, nilai terkecil dia adalah 1. Jadi, nilai terkecil itu akan memberi kesan kepada tempat perpuluhan kita. Tempat perpuluhan tidak boleh ditulis dengan sebarang tempat perpuluhan sebab nilai terkecil dia hanyalah 1. Dia tiada 0.1, 0.01, tiada kat situ. Jadi, tik keempat diberi atas sebab semua jawapan ini ditulis dengan keadaan tiada tempat perpuluhan. Tak perlulah buat 8.0, 6.0, 24.0, 0.0 itu tak perlu. Okey, baik. Dapat? Alright, baik. Pada paragraf yang di halaman 9, lukis graf IC melawan IB. Kita dengar dulu lah. Bila kita melukis graf IC melawan IB, okay, apa maksud dia? IC lawan IB, IC menang, IC duduk kat atas, IB kalah, IB duduk kat bawah. Okey, baik. Untuk melukis graf, kita perlu membuat garisan paksi yang paling sesuai untuk soalan kita ni, dan kita boleh cuba mengira ataupun kita cuba tetapkan paksi yang sesuai. Okey, ini untuk ini cubaan ni saya mencuba. Dan saya garis dulu 1 cm, 1 cm. Okey, dan saya buatkan sengkatan 5 di bahagian bawah, 1, 2, 3, 4, 5, dan saya gariskan kat atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, dari 9 tak apalah. Baik. Sekarang nilai terkecil kita adalah 9 bagi paksi Y tadi, nilai terkecil kita adalah 8 dan nilai terbesar kita adalah 40. Jadi kita cuba buat kat sini, cukup tak? Kalau kita letakkan dia 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Okey, boleh. So kita buat dia 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Sebenarnya belajar soalan tahun lepas ni, kalau kan dia mudah berbanding soalan-soalan yang sebelum ni sebab kita direct transfer nilai kita daripada soalan kita. So untuk paksi Y, paksi X kita ada nilai 10, 20, 30, 40, 50 dan 60. Okey, baik. 60 tak payahlah. Okey. Jadi apa dia punya nama pada Y, nama pada X ni, paksi ni. So pada Y kita ada IC, iaitu unitnya micro ampere, dan kita ada IB kan IC lawan IB, IC menang, IB kalah, IB duduk bawah. So IB kita ada milli ampere, micro ampere dan milli ampere. Okey, dari situ kita plotkan graf. Nilai yang pertama adalah 8, 5, 10 tolak 3. Yang kita tahu bila 5 petak sama dengan 5 sengatan sama dengan 10 petak, so kita dapat 2 petak sama dengan 1. So kalau kita nak 8, kita kena kira 2 tambahan 2 petak, 5, 6, 7, 8. Okey. So kita ada 5, 6, 7, 8. Okey, untuk 20 kita ada bacaan dia 16 tambah 1 dia kat atas. Tambah 2 petak kat atas. 30 kita ada 24. 24 tolak 1 ke bawah. 2 petak ke bawah kan. 40 kita ada 33. So 31, 32, 30, 3, 1, 2, 3. Salah juga. 33. Sini. 1, 2, 3. Sini. Okey, 33 dan yang terakhir 33 pula. 32. Dia 40, 32, 30, 31, 32. Dan kita ada 40 kali lah kat sini. Senang. Okey, dan cuba gariskan pada graf kita best straight line, garisan penyesuaian terbaik. Okey, untuk mendapatkan graf yang paling cantik. So macam mana kita boleh gariskan dia? Gariskan daripada nilai origin ataupun tengoklah pada soalan origin terus kepada poin yang terakhir. Sebenarnya pada soalan ni kita boleh dapatkan garisan yang betul-betul tepat. Saya garisnya terus macam tu. So untuk soalan ini full mark kita akan dapat 5 markah. Okay, macam mana nak dapat 5 markah? Baik, ada beberapa perkara penting yang pelajar kena ingat. Yang pertama, semua ini dikira melalui 7 tik. Okey. Tik yang pertama diberi pada kuantiti fizikal yang ditulis. So tik pertama di sini. Tik pertama ada pada IC dan IB. Tik yang kedua, unit ditulis betul. So micro ampere
dan juga miliampere. Okey. Tik ketiga adalah skala yang betul, skala yang genap. Tik ketiga 10 20 30, 5 10 15 20 ataupun 1 2 3 4 5 ataupun 2 4 6 8. Genap Okey. Dan tik 4 dan tik 5, tik 4 dan tik 5 pada 5 bacaan yang betul. Kalau 5 betul, kita dapat 2 tik dekat sini. 5 dan 4, kalau ada satu salah, kita terus dapat 4 sahaja. 5 tak dapat. Okey. Tik ke-6 adalah garisan yang penyesuaian terbaik, best straight line. So ini tik ke-6 dan tik ke-7 adalah graf yang cukup besar. Apa maksud cukup besar? Bila kita bahagikan kertas graf kita kepada 4 bahagian, bahagian bacaan yang last ni berada pada suku kertas yang keempat. So kita boleh declare itu sebagai jumlah graf, size graf yang cukup baik. So di sini kita dapat 5 markah. Okey. Teka hubungan. Baik. Bila menjawab soalan hubungan ini, tak perlu risau dengan apa yang kita dapat. Senang je, tulis je apa yang kita dapat pada gambar, pada lukisan graf tadi. Berapa jawapan yang kita lukisan apa yang kita dapat. Maksudnya kalau graf kita menunjukkan macam ni, directly proportional, just tulis directly proportional. Okey, kalau kita dapat graf macam ni, increase linearly, just tulis je increase linearly. Baik, macam tu. Apa yang ada pada graf yang kita dah plotkan tadi, itulah yang kamu tulis kat sini. Itulah yang